Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Cik Acung. Cik Cengkadung. Aduh, apa hajat ni datang kemari? Begini Pak Dalang, besok Tok Pulu nak buka tanah baru. Dia minta banyak orang-orang bekerja. Marilah kita pergi bekerja sama-sama Pak Dalang. Bolehlah kita dapat hasilnya sikit sebanyak Pak Dalang. Saya tu bukan tak mau bekerja, Cik Acung. Tapi badan tu dah naik uzur. Kami tu bukan apa-apa Pak Belalang. Kami tu kesian lihat si Belalang tu bekerja hari-hari tak berhenti-henti. Kalaulah dia sakit nanti, Pak Belalang juga yang susah. Belalang tu memang degil budaknya, Cik Cengkaduk. Berapa kali saya kasih tahu, jangan kerja Belalang, jangan kerja. Dia nak kerja juga. Degil budak tu, hampir tak nak kata apa langsung. Iyalah, kalau si Belalang tu tak kerja, Pak Belalang nak makan apa dua beranak? Hai, Cik Acung. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita di dalam rumah ni tak dapat makan. Entahlah Pak Belalang. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih mas intan kerbau sabi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. La 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 la. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun cukup berilmu kebal, asal mencuri terkenal paling handal. Ayam dan itik semua kami bedal, siapa melawan ku tunjal, kami penyamun, penyamun. Di sini sudah jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing, jangan lari ya. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Mari balik. Hai, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak adil. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, Ya. dua untuk aku. Mari kita pulang. Mari. Hai, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil juga? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku peduli apa sama kau? Aku tipu pun kau tak percaya ya? Percaya tak percaya, aku peduli apa? Wah. Hai, aku pusing belakang kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Hai, tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersememeh beli dong. Hai, kau pukul sama aku pula. Ada-ada. Hai, macam tangan kau boleh pukul aku ni. Bila aku pukul kau? Gedebak-gedebuk tadi apa? Gila ke? Apa? Kau nak kena? Sekali aku bagi. Hai manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Alah, tolong Haji. Janganlah makan aku. Aku kurus, darahku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah Jin, mari kalau kau tak percaya, kau datang timbang darah aku Jin. Tolong, tolong. La 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 la. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri. Kerja
kerja merompak, mencilok dan mencuri. Tidak memilih masinkan berbau sapi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Di mana engkau picui lembu dan kambing ni, Belalang? Belalang bukan curi, Pak. Tak curi macam ada kat sini. Tadi, waktu Belalang nak balik, Belalang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belalang pekik dari atas pokok, gitu macam, Pak. Hei manusia, aku anak jin, aku mau makan darah. Sekali dia cabut, Pak. Andai juga engkau bawa balik balak ke rumah ni, ya Belalang. Sudah, pergi hantar kambing dan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak ya juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu dan kambing ni, Belalang? Begini, Pak. Belalang ambil lembu-lembu ni, Belalang sembunyi dekat belakang. Lepas tu, Belalang main dekat rumah Tok Penghulu. Orang yang hilang lembu mesti bilang sama Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu tanya sama Belalang, Belalang suruh tanya dengan Bapak. Bikin apa? Kalau ni Bapak ni ada nujum lah. Makin berat balak, ya Belalang. Jangan takut, Pak. Kita bukan curi. Kita nak kasih balik dengan tuannya. Ya tak ya juga, ya. Kau pergi sembunyi, Belalang. Assalamualaikum, Pak Belalang. Waalaikumsalam, Tok Penghulu. Sila naik ke atas, tapi jangan rame-rame roboh rumah hamba. Baiklah, Pak Belalang. Buntal, Jambul, mari naik. Yang lain tunggu di bawah dulu, ya? Mari, Buntal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kami datang kemari ini, Pak Belalang, ada hajar. Tak apa diceritakan, Tok Penghulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya. Kehilangan kambing. Betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahli nujum. Ya, ahli nujum, ya. Pak Belalang, ya. Boleh tak tolong tilik sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak tilik boleh juga, Tok Penghulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segeluk air. Periuk apa ni, Pak Belalang? Ini bukan periuk, Tok Penghulu. Ini geluk jampi. Oh, geluk jampi. Coba lihat, Tok Penghulu. Nampak bayang-bayang tak? Lembu 2 ekor, kambing 2 ekor. Coba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun, Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jampi ini, orang itu anak di luar nikah. Iya. Hamba nampak. Itu dia 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing berjoget ya. Ya nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak ya juga ya. Geluk jampi ni kecil sangat. Besar kita boleh nampak ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni, Tok Penghulu. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu.
Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Ya. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin. Wah, pokok beringin. Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawah pokok beringin. Baik, Tok. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan. Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul, kambing kau bawah jembatan. Pergi ambil. Pergi ambil, Oh, jembatan rupanya yang begitu tu, ya. Pak Belalang, cuba tolong tengok siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkap dia. Nak tengok pencurinya? Ya. Itu dia bayang-bayang. Mengapa, Pak Belalang? Kenapa pencuri ni potongan dia macam tok pengulu? Macam hamba? Misalnya pun ada. Itu tak heran, Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni kebanyakan landuk dua serupa. Macam cermin? Macam kau tengok aku. Macam raja tak? Iya dah, macam Raja Pakau. Aku ambil ni. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Wah, bukan main banyak kau ambil. Aku asyik tengok saja. Sudah, ini semua aku tak mahu. Kau nak ambil apa? Kau ambil ini. Aku ambil ini. Jalan. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Jalan. Sekarang sudah sampai. Mari kita bagikan uang ini sama rata. Sama rata. Jadi sekarang kalau begitu biar aku yang kira. Pergi. Satu, kau. Satu, aku. Dua, kau. Dua, aku. Tiga, kau. Tiga, aku. Empat, kau. Empat, untuk aku. Ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang, aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Lepas tiga berapa? Entam sajalah, untuk kau. Entam sajalah untuk aku. Lepas entam sajalah. Betul dah, betul dah untuk kau. Betul dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf betul dah? Dalam dunia mana ada huruf betul dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf betul dah untuk aku? Apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah untuk aku? Ini. Untuk kau. Ini untuk aku. Kau nak mampus je? Kau nak mampus je? Untuk kau. Kau nak mampus je? Untuk aku. Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak aku untuk aku. Aku bagi sekarang. Aku bagi sekarang untuk kau. Aku bagi sekarang untuk aku. Untuk kau. Kau ambil tu. Pak Belalang. Kenapa, Tok? Belalang, kejutkan bapak kau. Cepat, bilangkan Tok Pengulu datang. Baik, Tok. Pak. Kacau, kopi tidur lah kena Belalang. Tok Pengulu datang. Tok Pengulu datang. Kau bilang bapak tak ada di rumah lah. Tok, bapak saya cakap dia tak ada di rumah. Bapak kau cakap dia tak di rumah? Kalau dia tak di rumah, bagaimana dia cakap? Dia ada, Tok. Dia suruh bilang dia ada. Sudahlah, Belalang. Buka pintu ni. Biar Datuk sendiri gerakkan dia.
Pak Belalang. Oi, Pak Belalang. Jom kau Belalang pergi tidurlah sana. Kau bilang kat Tok Pengulu aku tak ada di rumah lah. Pak Belalang. Pak Belalang. Apa ni kan? Bangunlah. Tok Pengulu. Ya. Apa khabar? Belum tidur lagi? Belum. Hamba ni datang ada hajat, Pak Belalang. Tak payah diceritakan, Tok Pengulu. Hamba dah tahu semuanya. Ah, baguslah. Kalau Pak Belalang dah tahu, marilah kita pergi. Mana? Ke Istana Sultan. Buat apa ke istana tu? Pak Belalang ni dah garu cendana pula. Dah tahu nak bertanya pula. Nanti Pak Belalang dapat kurnia daripada Sultan. Hamba pun dapat nama yang baik. Mari, mana baju? Mana baju? Pakailah baju. Mari. Nak ke mana tu? Ke Istana Sultan. Istana tak boleh masuk malam-malam. Oh, ini titah Sultan, tak ada siapa boleh melarang. Mari. Besok pagi tak boleh tu? Sekarang juga, Ahmad. Itu dia. Tuh, punya belabel itu. Tapi dah nampak tu dalam air. Tuanku, tengok. Harta tuanku tu dia tampak terselit di celah bukit, tuanku. Celah bukit? Ya, tuanku. Itu dia, tuanku. Terselit di celah bukit tu, tuanku. Satu pun kita tak nampak. Ada memang tak nampak, tuanku. Datuk? Tak ada. Ampun, tuanku. Mengikut amalan Pak Belalang, siapa-siapa tak nampak bayangan di dalam air ni, dia nak di luar nikah, tuanku. Tak nampak. Patut tu nampak, tuanku. Tak nampak. Bukan di celah bukit, di celah gunung. Ya, di celah gunung. Tapi di mana? Ya, tak iya. Pak Belalang, gunung ni di mana? Di dalam renungan Fatih, dia suruh minta tempoh, tuan. Berapa hari? 7 hari, tuan. 7 hari? Mampu! Pak Belalang, beta beri tempoh sampai besok pagi. Jikalau tak dapat harta-harta benda beta yang hilang, beta hukum pancung. Dan Mika, Tok Pengulu Hujung Jambatan, dihukum penjara seumur hidup. Penjara? 243 untuk kau, 243 untuk aku, 244 untuk kau, 244 untuk aku, 245 untuk kau, 245 untuk aku. Yes! Kau pengilat! Kau pula pengilat? Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Kan sama, kau punya pun 245, aku punya pun 245. Yes! Kau pancalah, aku kira. Hailah badan, matilah kau badan. Besok pagi akan bercerailah badan dengan nyawa. Hailah nyawa. Siapa sebut nama kita? Entahlah, barangkali penunggu buah. Besok pagi Sultan akan menjatuhkan hukuman pancung. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami buah. Ampunkan kami buah. Ampunkan kami. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Wahai cucu, tidak mengapa. Aku akan ampunkan kamu berdua. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Hailah badan. Hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Terima kasih. Sejak
Apalah sangka jemput tak terjadi nangka. Nujum tak belalang, tuk nujum lah temberang. Alalala, alalala, alalala. Hei, apa yang mereka tengok-tengok tu? Bawa sini. Ampun tuanku, boleh suruh ampun. Pakai belalang masuk menghadap. Lalang Kemana bapak mereka pergi? Bapak pakai betul-betul apa tuanku? Apa? Jauh ke dekat? Kalau jalan kaki memang jauh tuanku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai tuanku. Hish! Mereka permain-mainkan kereta ya? Ingat Datuk Perdana Menteri? Tuanku, di mana Gunung Silirama tu? Entahlah. Patik pun baru dengar tuanku. Lalang, ingat baik-baik. Jangan sampai beta ikat Mika macam Datuk Ngulu. Gunung Silirama tu di mana? Kat negeri Jepun tuanku. Negeri Jepun? Hah? Bagaimana begitu cepat bapak Mika pergi? Pakai ilmu gaib tuanku. Ilmu gaib? Lalang, makanan untuk siapa? Untuk jin tuanku. Jin? Jin mana? Jirafah tuanku. Cik! Memang Mika keturunan pembunuh. Bapak Mika pembunuh, Mika pun pembunuh. Mika akan dihukum. Sabar. Janganlah tuanku mengapa-apakan kepada anak Patik Lalang. Sebenarnya bukanlah Patik lari bersembunyikan diri, tuan. Tapi Patik adalah manusia yang memegang teguh kepada janji. Patik janji hari ini, Patik datang hari ini. Ampun, tuan. Bagaimana harta benda beta yang hilang tu? Sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang. Tapi telah disembunyikan oleh jin, tuan. Jin. Jin yang mana pula? Jin miskin, tuan. Rupanya banyak jin dalam dunia ini. Ada yang lapar, ada yang miskin. Baiklah, di mana harta benda beta sekarang? Harta benda tuanku yang hilang sekarang sedang berada di dalam sebuah gua di Bukit Tunggal, tuan. Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu, mestilah menggunakan dua syarat. Dua syarat? Baiklah, apa syaratnya? Pertama, tuanku boleh pergi seberapa banyak orang yang tuanku suka. Tetapi, hanya 4 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tuan. Yakni, tuanku sendiri. Boleh. Tuanku Permaisuri. Boleh. Datuk Perdana Menteri. Sebab. Dan tuanku. Syarat yang kedua? Syarat yang kedua, tuan. Apabila tuanku masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tidak dibenarkan siapapun berdiri tegak. Mestilah merangkak berterus-terusan. Andai kata salah seorang melanggar perintah Ahlil Nujum, pendek umur, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, nampaknya Pak Belalang jadi sultan hari ini. Kita terpaksa turun. Ini soal mahkota, tuanku. Tidak juga ya. Baiklah Pak Belalang, beta menyunjung perintah. Dengan segala hormat dipersilakan, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, siapkan kenderaan beta berangkat. Menunjuk perintah, tuan. Agaknya inilah guanya, ya. Benar, tuanku. Inilah guanya. Mari kita masuk. Tapi ingat pesanan Pak Alang. Silakan. Datuk ikut beta masuk. Datuk masuk dulu. Hari Datukku Permaisuri, sila masuk ikut Datuk Menteri. Ananda Tuan Puteri, ikut Bonda Permaisuri.
Mana kau? Bunuh! Ayah, Nanda. Ini dia hartanya. Anda Nanda jumpa. Sempit. Ini kau masuk dulu. Tak boleh bangun. Kita tak Anda dapat Pak Lalang seorang ahli lujur yang bijaksana. Datuk Menteri. Tuanku, sediakan satu upacara yang besar-besaran. Beta hendak tabalkan Pak Lalang sebagai ahli lujur negara. Menjunjung perintah, Tuanku. Kita boleh bangun tak? Pendek umur, Tuan. Tak. Sahabat beta begini masa. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini tuanku, beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijaksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah boleh jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli lucu. Tuanku, Pati, tuanku. Boleh. Sangat-sangat boleh. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah. Beta bersetuju. Sila sahabat beta begini mas saya. Silakan. Silakan. Sahabat beta begini mas saya. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah tuan. Silakan Ismail. Datuk ahli nujum, Pati, tuan. silakan. Sila Datuk ahli nujum. Ampun tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, tuan. 4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah. Soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, tuanku. 1 banyak, tuanku. 2 sedikit-sedikit, tuanku. 3 jarang-jarang, tuanku. 4 kadang-kadang, tuanku. Apa dia, tuanku? Baiklah. Soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hangtua? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah?
saja soalannya, tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja. Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Datuk Pengulu. Datuk, bolehkah kita menang? Hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Ahli Nujum, tuanku, bolehkah kita menang? Pati yakin kita mesti menang, tuanku. Ahli Nujum, tuanku, kita beri 4 soalan, kan? Benar, Tuan. Bagaimanakah hendak menjawabnya, Tok Nujum? Tak boleh, tuanku. Soal yang 4 itu rahasia kita, tuanku. Sekurang-kurangnya beta tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tok Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, Tuan. Ahli Nujum, ceritakanlah apa yang nak ditakutkan. Di sini semuanya orang kita, bukan? Baiklah, tuanku. Pati terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak. Kau dapat tahu tak? Bapak, kita tengah lari, Pak. Kita lawan. Jangan lari. Kau nak mampu sebelah. Tidak, Pak. Belang tahu semua jawapannya. Pertama, soal kayu. Yang mana hujung, yang mana pangkal. Jawabnya apa? Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh, dipersilakan. Datuk Ahli Nujum. Tuan. Wahai ahli nujum di negara beringin rendang. Di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih, Ahli Nujum. Silakan, ahli nujum. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya Baginda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul, Baginda Masai? Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. ahli nujum. Tuan, Sekarang soalan yang kedua. baik, Tuan. Ini dia. 2 ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau nujum bijak laksana, coba teka yang mana jantan, yang mana betinanya. Ini senang saja.
Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah ahli nujum, kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? Kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Si jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli nujum. Betul begitu mas saya? Betul tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Bina Masai. Beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli nujum, soalan yang ketiga. Baiklah, tuan. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin, buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kawin dua, sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang-jarang. Artinya, orang yang kawin tiga, jarang-jarang yang kita dengar. Empat, kadang-kadang. Artinya, orang yang kawin empat, kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli nujum? Benar, tuanku. Bagaimana Bina Masai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Tuanku Bina Masai, beta sudah beroleh kemenangan 3 kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk ahli nujum, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan Tua. Ta, waw, alif, ha. Tua. Coba huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Wah, Datuk kenal pada Hang Tua? tak kenal. Ahli nujum, Bina Masai. Sudah terang beta beroleh kemenangan. Sabar dahulu, Tuan. Walaupun soalan itu betul jawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Dari itu biarlah beta sendiri menyoal lagi satu soalan, Tuanku. Tak boleh. Tuanku membuat perjanjian hanya 4 soalan saja. Tetapi pertaruhan beta bukannya kecil. Boleh jadi ahli nujum beta bermufakat dengan Miko untuk menjahanamkan beta. Baiklah. Ahli nujum negara, tuanku, jangan takut lawan. Tapi tuanku, jangan takut lawan. Bina Masai, Tuanku, sekarang kamu kekal. Baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Mika seorang ahli nujum yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. ahli nujum, jawab. Jawab, ahli nujum, jawab. Lalang! Lalang! Ayolah, Lalang. Itulah. Aku bilang jangan lawan.
Kau suruh lawan. Kau memang degil lah, Belalang. Hah? Begini Masai. Begini Masai. Kenapa tuanku? Kenapa? Jawabannya betul, Tuanku Belalang. Mana? Ini tuh. Belalang. Alil Nujo. Betul belalang. Belalang kan Belalang. Patih tahu Belalang. Ya, pandai. Ayolah Belalang.